سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Tentang perempuan muslimin muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semuanya syukur kepada Allah pada malam ini dapat kita berhimpun bertikaf di dalam Masjid Al-Ihsan Al-Jalala. Selesai kita mendirikan salat fardu maghrib berjemaah. InsyaAllah kita duduk sebentar di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala untuk kita, mengampunkan dosa-dosa dan kesalahan kita, serta mengangkat derajat dan kedudukan kita di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita mulakan umum kita Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah saya sambung terjemahan kitab As-Sa'il Ibad, maqalah yang ketujuh pada muka surat 209 ini, dari Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda. Dalam maqalah yang ketujuh ini didatangkan satu hadis yang mengandungi 7 nasihat, 7 pesanan. Mudah-mudahan kita dapat ambil iktibar, dapat ambil pengajaran daripada 7 pesanan tersebut. Dari Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jari hatta zanantu annahu yaj'aluhu warisan." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu sahaja Jibril, senantiasa Jibril alaihi salam mewasiatkan kepadaku, yakni memberi pesan kepadaku, bil jari, tentang jiran, hatta zanantu annahu yaj'aluhu warisan, sehinggalah aku menyangka bahawa sesungguhnya dia, yakni Jibril, hendak menjadikan jiran itu sebagai ahli waris. Ini wasiat pertama, pesanan pertama. Malaikat Jibril alaihissalam selalu pesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya berbuat baik kepada jiran. Bila Jibril selalu sangat pesan tentang jiran ini, sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyangka bahawa jiran ini nanti seolah-olah menjadi sebagaimana ahli waris. Ahli waris ni apa tuan? Ahli keluarga kita. Menjadi ahli keluarga. Kan dalam ilmu faraid, bila mana seseorang meninggal dunia itu, maka harta peninggalan si mati itu akan difaraidkan kepada ahli waris. Contohnya seorang suami meninggal, siapa ahli warisnya?
iaitulah isterinya, iaitulah anak-anaknya. Dan kalau mak ayahnya masih hidup, itu juga termasuk ahli waris yang berhak menerima harta pusaka peninggalan si mati. Jadi ahli waris ni ahli keluarga lah. Jadi pesanan yang pertama, Iblis lalu pesan ke Nabi supaya menjaga hak-hak jiran, supaya berbuat baik kepada jiran tetangga. Secara otomatiknya tuan-tuan, bila Nabi Iblis pesan ke Nabi, maka ini juga pesanan kepada kita, umat Nabi Muhammad SAW, supaya berbuat baik kepada jiran. Jiran ini mudah kita faham, orang yang tinggal berdekatan dengan rumah kita, orang yang tinggal di sekeliling rumah kita. Ada pandangan yang menyebut iaitulah jiran orang yang tinggal 40 buah rumah hadapan, 40 buah rumah belakang, 40 buah rumah kanan dan kiri kita. Sekeliling rumah kita tu 40 buah, 40 buah, 40 buah. Itu jiran kita. Tapi kalau kita rasa banyak sangat tak mampu kita nak menyantuni seramai itu, sekurang-kurangnya tuan-tuan, jiran yang berada dekat dengan rumah kita, sebelah rumah kita, depan rumah kita, belakang rumah kita, ataupun yang setaman dengan kita, satu blok dengan kita. Jadilah tuan-tuan, itu jiran kita. Kita kena tunaikan hak. Tak kisah sama ada yang Muslim ataupun non-Muslim, kalaupun dia bukan non-Muslim, dia juga tetap menjadi jiran kita. Kita kena buat baik juga kepada jiran. Tentang nama yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan, berbuat baik kepada jiran tetangganya. Pernah satu ketika pada zaman Nabi, ada seorang wanita. Seorang wanita ni tuan-tuan, dia rajin sembahyang sunat, dia rajin puasa sunat, dia rajin bersedekah. Cuma satu kekurangan wanita ini, dia suka menyakiti jiran. Mungkin menyakiti dengan pelangainya, mungkin menyakiti dengan lidahnya. Maka ditanya kepada Nabi berkenaan dengan wanita ini, maka Nabi SAW menyatakan bahawa ia fitnah. Wanita ini berada dalam neraka. Kemudian disebut pula seorang wanita yang lain. Wanita ini sembahyang sunatnya kurang. Empat sembahyang ni dia sembahyang 5 waktu je. Sembahyang sunat ni jarang-jarang. Puasa pun puasa di bulan Ramadan je. Puasa sunat ni pun kurang. Sedekah pun kurang. Cumanya wanita yang kedua ini dia tidak menyakiti jiran. Jiran tetangga kasih sayang kepada dia. Maka Nabi SAW menyatakan bahawa ia fil jannah. Wanita ini berada di dalam syurga. Ini tuan-tuan kesan akibat kita dengan jiran. Kena ambil perhatian. Yang kedua, wa ma zala yusini bil nisa hatta dhanantu annahu sayuharrimu talaqahunna. Dan senantiasa Jibril alaihissalam mewasiatkan kepadaku tentang perempuan, tentang wanita, sehinggalah aku menyangka sesungguhnya wanita itu tidak boleh diceraikan, tidak boleh ditalak.
Pesanan yang kedua, Iblis selalu pesan ke Nabi supaya berbuat baik kepada wanita, khususnya isteri kita. Isteri kita kahwini tuan-tuan, itu satu amanah. Satu amanah bila mana kita akan nikah, aku terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kahwinnya sekian-sekian. Itu telah kita memikul satu amanah tuan-tuan. Wali yakni ayah kepada wanita tersebut telah menyerahkan anak perempuan yang dikasihinya itu kepada kita untuk kita jaga dan didik, mudah-mudahan menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Iblis selalu pesan ke Nabi supaya berbuat baik kepada wanita, yakni kepada isteri. Sehingga kan Nabi menyangka seolah-olah isteri itu tidak boleh dicerai. Dalam sebuah hadis memanglah disebut dalam sebuah hadis, perkara halal yang paling dibenci, perkara halal ataupun perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ialah talak, perceraian. Walaupun talak ataupun perceraian tuan-tuan dibenarkan dalam Islam, tetapi itu merupakan pilihan yang terakhir. Maknanya selaku suami isteri, pasangan suami isteri, selagi mana kita boleh selamatkan keluarga kita, hubungan suami isteri ini, maka selamatkanlah. Kalau dah tak boleh nak selamatlah, jalan yang terakhir terpaksa cerai, maka diharuskan cerai. Itu perkara harus yang dibenci oleh Allah, yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Soalannya sekarang ni tuan-tuan, perceraian banyak sangat berlaku viral. Hari ini viral, katanya apa, musim artis bercerai kan? Betul tak? Kata tak tahu, tak baca Facebook. Memang tak tahu kan? Saat pasangan dia bercerai, saat pasangan dia bercerai. Nak ceritanya bukan artis yang bercerai tuan, orang lain pun bercerai juga, tapi tak famous, tak terkenal. Padahal bercerai ni tentang bersepok-sepok. Cuba tengok dalam adik-adik kita, di keluarga kita, ada tak pasangan yang bercerai? Cuba tengok dalam lingkungan kejiranan kita, tempat tinggal kita, ada tak pasangan yang bercerai? Ada orang tak tahu. Salah satu disebab apa tuan? Mungkin sebab suami tidak menjaga isterinya itu dengan sebaik mungkin, sebagaimana yang dipesan berulang kali oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian ialah orang yang paling baik kepada ahli keluarganya, orang yang paling baik kepada anak isterinya, dan aku daripada kalangan kalian adalah yang terbaik terhadap ahli keluarga. Islam meletakkan kayu pemukul tuan. Kita tengok seseorang tu baik ke tak baik, bagaimana hubungan dia dengan anak isteri dia tuan. Sebahagian orang dengan masyarakat luar dia baik tuan. Dia baik dengan majikan dia baik dengan rakan sekerja dia. Rakan sekerja ni datang telefon dia, ajak keluar on selalu jom satu main bola, mengingatkan dan sebagainya, on selalu kan. Baik dia dengan majikan, baik dia dengan rakan-rakan, baik dia dengan masyarakat, baik dia dengan anak jemaah, baik dia dengan ahli tariqah, baik tu. Tapi bagaimana hubungan dia dengan anak isteri dia? Terutama dengan isteri dia macam mana?
Kalaupun hubungan itu baik dengan isteri tuan-tuan, isteri pun sayang, isteri pun kasih kepada dia, ini benar orang yang baik. Ini benar orang yang baik. Muslimin muslimah yang dirahmati Allah. Yang ketiganya, wa ma zala yusini bil mamluki hatta dhanantu annahu yaj'alu lahum waqtan ya'tiquna fih. Selalu sahaja Jibril alaihi salam mewasiatkan kepadaku tentang hamba-hamba sahaya, sampai aku menyangka ia akan menentukan saat kemerdekaan mereka, yakni hamba saya itu dengan sendirinya. Yang ketiga, tuan, malaikat Jibril alaihi salam selalu berwasiat kepada Nabi Muhammad supaya berbuat baik kepada hamba saya. Zaman sekarang ni tuan, kita dah tak jumpa hamba saya. Tapi zaman permulaan Islam dulu ada hamba saya. Hamba saya ni zaman sebelum Islam tu pun dah ada dah sistem hamba saya ni. Hamba saya ni tuan, sebelum Islam itu sangat hina, diperlakukan sesuka hati. Hamba saya itu seumpama barang yang boleh dijual beli. Macam gelas ni tuan, kita boleh jual, kita boleh beli. Hamba saya pun macam tu juga. Siapa-siapa pun boleh beli, siapa boleh dijual. Zaman sebelum Islam, hamba saya itu dihina, diperlakukan dengan kejam. Bila datangnya Islam, malaikat Jibril alaihissalam pesan kepada Rasulullah supaya berbuat baik kepada hamba saya. Hamba saya ini mereka perlu diberi makan minum, mereka perlu diberi tempat tinggal yang bersesuaian, mereka perlu diberi hak-hak kemanusiaan kepada mereka. Dan kalau hamba saya, kalau hamba ni Islam, maka perlu diberi ruang kepada dia, diberi hak kepada dia untuk melaksanakan ajaran Islam, untuk dia solat, untuk dia puasa dan sebagainya. Dan sangat digalakkan, dianjurkan kepada umat Islam untuk memerdekakan hamba saya. Banyak hadis-hadis menyatakan kelebihan-kelebihan ganjaran-ganjaran yang begitu besar bagi orang yang memerdekakan hamba saya. Maknanya tuan, hamba saya ini diperlakukan dengan baik. Dalam zakat pun kan, bila kita nak agihkan zakat kepada asnaf yang berhak menerimanya, dalam Quran dan surah Taubah sebut ada 8 asnaf kan, fakir, miskin dan sebagainya. Salah satunya asnaf ar-riqab, iaitu hamba saya. Nak memerdekakan hamba saya boleh digunakan daripada sumber ataupun wang zakat. Maknanya Islam menggalakkan supaya hamba saya itu dimerdekakan, diperlakukan dengan baik. Muslimin muslimah yang dirahmati Allah. Dan yang keempat, wa ma zala yusini bisiwak hatta zanantu annahu faridatun. Dan senantiasa Jibril berpesan kepadaku supaya bersiwak, yakni bersugi, sehingga aku menyangka bahawa bersugi itu menjadi wajib. Ini amalan sugi tuan-tuan, ataupun siwak. Salah satu sunnah besar Nabi Muhammad SAW yang kebanyakan umat Islam akhir zaman ini, termasuklah yang dekat ni tuan-tuan, kita tak begitu ambil orang. Dia lah. Cuba angkat tangan siapa yang bawa gaya sugi pada habis.